أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan hidayah serta inayahnya. Dan malam ini dapat lagi sama-sama kita berkumpul, sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana masih memberi peluang kepada kita, masih lagi memberi pinjaman nyawa kepada kita untuk kita dapat menggunakan syafaat apa yang diberikan oleh Allah SWT dengan sebaik mungkin, khususnya dapat kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT, insyaAllah. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT sekalian, kita sambung perbincangan kita dan kita berada pada fasal yang terakhir, iaitu fasal yang ke-13, pencalonan bukan Muslim di Parlimen ataupun di Syura. Kita dah bincang awal tentang perbahasan yang berkaitan dengan persoalan yang timbulkan terhadap pencalonan bukan Muslim. Dan hari ini kita sambung sikit. Rasanya tak habis juga malam ni kot. Kita akan ada jumpa sekali lagi untuk kita tamatkan perbahasan kita terhadap kitab ni, insyaAllah. Ke surat 332, perenggan yang kedua. Di antara gambaran berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka ialah memberikan tempat kepada mereka di dewan agar mereka mengungkapkan apa yang dikehendaki oleh kelompoknya, sebagaimana anggota dewan wanita yang boleh mengungkapkan apa yang dikehendaki oleh kaum wanita. Sehingga mereka tidak merasa diasingkan di tengah masyarakat atau keberadaan mereka dimanfaatkan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin dengan cara menanamkan permusuhan dan kebencian terhadap orang-orang muslim. Jika hal ini terjadi, tentu amat memalukan bagi umat Islam. Sepanjang perjalanan sejarah dari masa ke semasa, orang-orang Muslim memperbolehkan ahli zimmah dari kalangan non-Muslim dilantik sebagai menteri atau kedudukan lain yang sedarjat, seperti yang terjadi di Daulah Abbasiyah. Dan tak seorang pun ulama yang mengingkari hal ini, kecuali jika diketahui secara pasti mereka hendak menindas orang-orang Muslim, dan yang demikian ini memang sering terjadi. Tidak seorang pun fuqaha yang melarang mereka menjawat menteri atau kedudukan serupa lainnya. Hal ini tidak boleh dikatakan sebagai pengangkatan orang kafir sebagai pemimpin atas orang Muslim, sebab orang-orang Muslimlah yang mengangkat mereka sesuai dengan petunjuk agamanya. Maka menjadi pemimpin di kawasan yang dipimpinnya, namun mereka berada di bawah kepimpinan umum masyarakat Muslim. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT sekalian, masih lagi dalam konteks perbahasan golongan non-Muslim dan juga wanita yang sebenarnya tajuk umumnya telah kita bahas pada perjumpaan-perjumpaan yang lepas. Cuma dikhususkan pada perbahasan akhirnya. Cerita akhir ni cerita kita dah memerintah, Islam dah memerintah. Payah guna perkataan kita ni, tuan-tuan. Kita ni orang salah faham. Baru ni tuan-tuan sekalian, ada orang pertikaian tentang khutbah Jumaat, khutbah Aidilfitri. Saya tak baca khutbah Aidilfitri kat Selangor sebab saya balik kampung. Saya balik Pahang, jadi baca Pahang dia tak lain jadi ceritanya. Saya baca khutbah di Pahang, jadi cerita dia lain. Dan khutbah saya pula khutbah ikut sukaku, lainlah ceritanya. Jadi hak ni ada orang bising. Hari raya kedua tak saya sahabat saya snap khutbah yang kedua ada lebih kurang 3 baris perkataan yang bercakap dan orang mempersoalkan perkataan kita dalam tu. Bila dalam tu khutbah pertama tak kisah, khutbah pertama tak cerita apa-apa. Saya balik sini, saya cari khutbah tu. Saya minta sahabat saya hantar kat saya khutbah tu, saya nak tengok kenapa orang bising sangat. Tak ada orang bising pun, cuma ada 2-3 orang bising. Jadi orang yang rasa macam benda tu perlu jaga, saya pelik lah, saya marah jugalah. Kenapa sibuk dengan perkataan tu? Khutbah pertama tak cerita langsung, cerita tentang hari raya sebagainya.
Khutbah kedua pun dia ambil satu poin, dia bukan dalam 3 baris dia tulis. Bila mana khutbah kedua tu ada dekait tentang isu RUU 355. Tu je cerita dia, kita berjaya memartabatkan RUU 55 tu di parlimen. Kita perkataan kita berjaya tu ditafsirkan oleh orang politik, dia fokus kepada sebuah jemaah Islam. Ada kata tak boleh, yang ni ada unsur politik kata dia. Saya kata pentafsiran kita ni tak sama. Sepatutnya kita tu bukan ditafsirkan mengikut dunia politik, ditafsirkan di mana tempat berlakunya perkataan kita. Kalau perkataan kita tu dijadikan sebagai teks khutbah Jumaat, dia refer kepada kita tu, dia refer kepada umat Islam. Tu kaedah nahwu. Kalau bahasa Arab, nahnu tu, nun tu yang mengatakan kami tu, refer pada suasana. Kalau suasana tu cerita kami akan berusaha bersungguh-sungguh, kan baik tu usaha tu. Tapi yang bercakap kami tu perompak, maka usaha bersungguh-sungguh itu haram juga sebab dia berusaha untuk merompak. Walaupun perkataan dia kami. Tapi sebab kami tu bila dia cerita dalam khutbah Jumaat, dia refer kepada umat Islam. Jadi umat Islam merasa bangga kerana berjaya memartabatkan undang-undang untuk nak mengangkat hukum masyarakat. Itu saja. Maka dibahaskan kalau boleh perkataan kita tu tak boleh digunakan kerana dia menampakkan politik. Ada pula hak tegur macam tu. Saya kata ni pemikiran orang politik melampau sampai khutbah Jumaat pun cerita politik juga. Sampai tak erti, takut sangat dengan dunia Islam ni sampai tahap macam tu. Tu saya sebut kita tu saya teringat. Jadi jangan salah faham, bila sebut kita tu saya refer kepada umat Islam. Kalau saya bercakap atas pentas politik, atas depan restoran politik, kita tu kita fokus kepada golongan parti-parti politik yang saya dukung. Tapi kalau cakap dalam surau, dalam masjid, membicarakan tentang ilmu agama yang berkaitan dengan Islam, maka kita tu kita referkan kepada Islam. Tak perlu nak jelas. Benda tu jelas daripada segi sudut kefahaman maksud di mana kita duduk. Kalau saya bercakap depan pelajar-pelajar, kita tu kita masukkan kepada pelajar. Kan? Kena menghafal, kena begini, kita ni nak jadi pelajar, nak jadi orang Islam mesti kena hafal Quran. Kan? Jadi benda tu fokus kepada pelajar. Perkataan tu pun kadang-kadang orang salah faham. Dengan bercakap Melayu ni kira pandai je tak? Dia kena ada refer. Bila masuk kepada hukum, perkataan itu dia mesti tahu ke mana untuk tempat nak diletakkan. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila kita bicara tentang perkara berkaitan dengan kedudukan orang non-Muslim dalam pemerintahan Islam, maka pembicaraan tajuk yang ke-13 yang terakhir ini membicarakan tentang kita dah memerintah. Bila sebut kata umat Islam dah memerintah dengan undang-undang Islam, bagaimana kedudukan orang bukan Islam dalam pemerintahan Islam? Mungkin ada beberapa faktor mereka menang kalau dalam sistem politik pemerintah melalui sistem pilihan raya. Mereka menang dan mereka tidak boleh berkuasa dengan kemenangan yang ada, terlalu sedikit. Apakah mereka boleh diambil kira ataupun mereka ditolak? Maka pada ketika itu Islam boleh mengambil kira kedudukan mereka untuk membantu gerak kerja Islam, pelaksanaan pentadbiran Islam, terutama di kawasan-kawasan yang majoritinya bukan Islam ramai. Jadi perlu pada orang bukan Islam untuk nak memahami kedudukan mereka. Bagi orang-orang yang diberi amanah untuk memerintah, tak salah untuk dia mengangkat orang bukan Islam untuk menjadi pembantu dia. Kerana kawasan jajahan ataupun kawasan yang diberi kuasa pada dia tu, ada kawasan yang orang bukan Islam ramai. Maka pada ketika itu tak salah untuk diberikan kepada orang bukan Islam. Kerana apa? Anda sebutlah ni. Kerana kuasa sepenuhnya adalah kuasa yang dimiliki oleh orang Islam, dimiliki oleh pemimpin Islam. Bukan kuasa sepenuhnya adalah kuasa yang duduk di bawah masyarakat yang berkaitan dengan bukan Islam. Umumnya pemerintahan itu duduk di bawah pemerintahan Islam. Yang mereka ni adalah golongan orang-orang yang membantu gerak kerja Islam, khususnya kepada bahagian-bahagian yang tertentu, terhadap bahagian-bahagian mereka yang minoriti, yang sebenarnya ada juga perlu diambil tahu oleh umat Islam, tetapi disebabkan kerana kekangan ataupun pengetahuan yang berkaitan dengan adat resam mereka, perlu kita lantik orang bukan Islam. Tidak salah untuk dan dia tidak termasuk dalam hukum yang dikatakan mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Tak. Dalam bab hukum ayat Al-Quran yang melarang, Allah SWT melarang jangan mengangkat daripada kalangan pemimpin kamu daripada kalangan orang bukan Islam. Dan larangan itu beritahu adalah larangan yang bermaksud pada golongan orang-orang yang bukan Islam yang menjadi pemimpin ataupun dia berkuasa terhadap orang Islam. Itu yang tak boleh. Tapi kalau dia hanya menjadi pemimpin daripada kalangan masyarakat dia atas kuasa umat Islam, maka dia dibolehkan. Perbahasan tu kita dah bahas lepas, cuma kita nak lebih detail daripada perbahasan yang ada. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tentang pendapat sebahagian orang yang melarang mendudukkan non-Muslim dalam dewan, hal ini termasuk kesetiaan terhadap non-Muslim sebagai pemimpin, maka dapat kami katakan sebagai bukti sebagai berikut. Untuk menghasilkan ketetapan hukum yang benar, kita mesti membatasi makna kesetiaan yang diharamkan.
Sebab pembatasan makna ini sangat diperlukan untuk menghasilkan ketetapan hukum agar tidak terjadi kekacauan dan kesalahan dalam berbagai urusan. Yang dikatakan tak boleh tu bila mana kita meletakkan ketaatan atau kesetiaan kepada kuasa-kuasa yang datang daripada kalangan bukan Islam, maka tak boleh. Apatah lagi kalau kita ada kuasa. Bila mana kita ada kuasa, kita kena meletakkan hukum Allah tu ke depan. Bukan kita nak memberi suatu kenyataan yang boleh membantu ataupun menyokong usaha-usaha yang melanggar perintah Allah. Tuan-tuan, dalam bab kuasa pemerintahan yang ada dalam sebuah pemerintahan, dia tak besar pun. Bila mana dia bertemu dengan hukum Allah, kuasa pemerintahan kena refer hukum Allah dulu. Sebab tuan-tuan sekalian, bila kita bicara tentang perkara berkaitan dengan amalan fiqh, dalam bab daulah pemerintahan adalah amalan fiqh, ilmu fiqh tentang pemerintahan. Itu dipanggil kitab kita yang kita bincang ni dipanggil fiqh daulah, pembicaraan tentang ilmu fiqh yang datangnya dalam keadaan waqi'i setempat. Kadang-kadang dia boleh berubah. Boleh berubah dengan setempat itu melalui isu-isu ataupun keadaan-keadaan yang berlaku semasa. Kadang-kadang begini boleh berubah, begini boleh berubah. Macam mana kita nak tetapkan bahawa amalan fiqh itu tetap dengan kehendak Allah? Dia mesti ada kaitan ataupun mesti melalui proses dasar sebuah Islam adalah dasar akidah. Dia kena begitu. Sebab bila mana kita nak letakkan hukum, dasar akidah itu perlu menjadikan rujukan utama. Bagaimana letak akidah kita? Bila bertemu dengan hukum Allah, tak kira kamu memerintah, kamu apa sekalipun, kalau diletakkan hukum Allah mengatakan perkara itu dilarang oleh Allah, maka kena ikut dengan larangan Allah. Kerana larangan Allah itu lebih berkuasa, lebih besar untuk kita taat. Walaupun pada ketika itu manusia tak suka. Cuma uslub tu dia tidak menidakkan hukum Tuhan. Cuma dia datang dengan berbagai-bagai kaedah macam mana hukum Allah tu boleh terlaksana. Tapi kadang-kadang terlalu nak menjaga sangat dunia politik, nak menjaga sangat kenegaraan sehingga kan hukum Allah tu tidak boleh dilaksanakan. Sedangkan hukum Allah tu datang, cara yang didatangkan itu dengan tujuan macam mana nak menyelamatkan Allah. Bukan jalan yang boleh menyebabkan sampai berlaku contoh macam sembahyang. Bila berlaku musibah, apakah cari jalan macam mana tak nak semayang? Bukan. Cari jalan macam mana kena semayang juga. Cara macam mana? Berlakunya jamak qasar. Cara macam mana? Berlakunya qasar setengah pendapat ulama. Cara macam mana? Berlakunya jamak tanpa qasar. Cara macam mana? Berlakunya qada. Cara macam mana? Berlakunya semayang hormat waktu. Semua tu jalan untuk mencari, mesti kena semayang. Bukan cari jalan, bila berlaku masalah, cari jalan macam mana tak payah semayang. Itu salah. Salah sebab apa? Dia lari daripada konsep ketaatan. Konsep kita mesti lari, tak boleh lari daripada akidah, ketaatan kita dengan Allah. Tak nak lari. Dalam masalah fiqh boleh berubah. Berubah tu bukan berubah tak nak buat. Berubah dalam keadaan mesti kena buat. Kalau kita mari menggunakan akal untuk mengubah hukum Tuhan sehingga tidak berlaku ketaatan, salah perkiraan dan pertimbangan terhadap hukum. Tapi hak berlaku begitu, tuan-tuan sekalian. Akhir zaman berlaku begitu. Dunia politik dipandang dengan suasana yang agak pelik. Macam bab mencegah rasuah, mencegah maksiat. Kan? Bagaimana Allah Ta'ala perintah dalam Quran amar ma'ruf nahi munkar. Allah Ta'ala sebut mesti kamu cegah sebab Allah Ta'ala tentukan. Kenapa Allah sebut perkataan hujung kepada gerak kerja agama ni, gerak kerja cegah munkar ni kejayaan. Okay. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kenapa Allah taikkan hujung pada ayat ini cerita tentang kejayaan? Berarti apa keadaan sekalipun, kalau kamu lakukan benda yang aku tetapkan, cegah munkar, suruh buat baik, ajak manusia buat baik, dan kamu kena cegah kemungkaran. Apa keadaan sekalipun, kamu ingat kerja kamu buat ni adalah kejayaan untuk kamu. Berarti mana sekalipun kena cerita tentang cegah kemungkaran. Tak boleh kita nak kaitkan dengan keadaan semasa masyarakat, majmuk, isu suasana. Dah cegah munkar tu perlu jelas. Tuan-tuan tengok masa isu konsert Selena Gomez yang berlaku dekat Shah Alam baru-baru ni, tuan-tuan sekalian. Orang tak faham tentang konsep cegah munkar. Dia ambil fokus kepada tak benarkan Selena Gomez tu kerana pakaian seksi. Seksi itu salah satu di antara perkara yang kita tak benarkan. Tapi yang utama dia bukan kerana seksi itu, keutamaan itu adalah konsep yang boleh mengundang kemurkaan Allah melalui kehadiran dan penyanyi. Penyanyi itu sendiri pun akan mengundang kemurkaan Allah bila mana datang dalam keadaan konsep yang diharamkan oleh Allah. Perempuan menyanyi, mendedahkan aurat. Lepas tu barulah ada kaitan dengan simbol seksi dan sebagainya. Itu cabang-cabang, poin-poin kecil yang termasuk dalam benda diharamkan oleh Allah. Lepas tu bila dia buat konsep begitu akan mendatangkan pengunjung-pengunjung yang akan berpakaian dan akan suasana kerana konsep begitu. Suasana yang diharamkan oleh Allah. Percampurannya, pakaiannya, benda yang kita jangka luar daripada jangkaan kehidupan manusia. Kita jangkakan mabuk dan sebagainya. Maka benda tu diharamkan. Haram tu kaitan kecil-kecil tu sebab. Tapi asas dia adalah perkara kita nak cegah munkar. Tapi bila mana tak faham,
maka mereka cuba bermainkan dengan hukum Tuhan. Kan? Seksi itu kejadian Tuhan. Apa salahnya? Seksi ya, tak payah cakap tak apa. Dan orang buta pun tahu seksi itu kejadian Tuhan. Bukan kata seksi, telanjang pun kejadian Tuhan. Kan? Tak payah pakai baju, tak apa, seksi payah nak tengok. Celah sana nampak je, nampak terus senang telanjang je. Pasal apa telanjang? Sebab telanjang pun kejadian Tuhan. Tak ada telanjang. Sebab apa tuan sekalian? Sebab bercakap tak kena. Bila kita hantar memo, saya sendiri orang yang pergi hantar memo tuan sekalian. Bila konsert tu berjalan juga, ternyata Selena Gomez mengikut peraturan yang dikenaki. Pakai seluar besar, baju longgar-longgar, lengan panjang, tak seksi. Pemberita telefon saya. Dia kata, Ustaz, apakah usaha yang dibuat oleh Ustaz menghantar memo untuk mencegah tu berjaya bila mana Selena Gomez menyanyi dalam keadaan bersopan? Pemberita nak cari jalan je. Tanya tu bukan tanya nak jawapan, tanya tu nak jerat orang. Kita jawab kot ni, dia kona kot ni. Dia jawab kot ni, kita kona kot ni. Dia kona juga. Nak suruh saya buat kenyataan baru berjaya. Saya kata, sebahagiannya berjaya kerana menyelamatkan keadaan diri dia. Tapi daripada segi konsep kerja kami tak puas hati sebab tak berjaya. Bagi kami nak konsep tu terus terbatal. Ada kata kenapa? Saya kata betul tak ikut Islam. Saya kata bukan kami marah kerana pakaian seksi saja. Dia sendiri itu telah mengundang benda maksiat yang diharamkan oleh Allah. Sebut baru itu. Dia pusing juga. Kan dia dah mengikut atau cara Melayu. Saya kata saya tak bicarakan tentang masalah Melayu. Bicarakan masalah hukum Tuhan. Hukum Allah. Hukum Allah yang bila langgar, dia akan mengundang kemurkaan Allah. Kita sucikan bumi Selangor dengan kuliah-kuliah agama. Kan? Daripada tak ada kuliah dibenarkan dalam keadaan hanya tempat-tempat tertentu. Tiba alhamdulillah berlaku perubahan pentadbiran kerajaan negeri, kuliah dibenarkan merata-rata. Tiba-tiba rahmat Allah turun, undang kemurkaan Allah dengan satu konsep kecil. Sebab tak apa konsep. Kalau yang bercakap tu bukan Islam, tak apa. Yang bercakap tu orang Islam. Dah menganggap bahawa menyanyi pakai seluar besar tu kira dah baik dah. Saya kata haram. Dia kata bagaimana pula kalau menyanyi tu datang orang lelaki. Saya kata hukum tak salah menyanyi. Salahnya pertama dia perempuan. Dia mendedahkan aurat. Menyanyi lelaki. Menyanyi tu tak salah. Dia tidak mendatangkan kena tahu hukum ni di mana duduk salah dia, kenapa salah dia. Tak semestinya benda tu boleh menjadi salah. Macam saya sebut contoh. Bila berita tanya saya kata kalau nak cerita salah, kata banyak benda yang salah digunakan oleh kita tapi tak salah. Saya kata contoh pisau. Kalau pisau tu digunakan untuk bunuh orang, salah. Tapi kalau pisau tu digunakan untuk potong bawang, menjadi satu keperluan. Takkan nak masak pakai bawang lempar dalam mulut kunyah-kunyah sembuh macam tu je. Mesti kena ada pisau. Maka dia jadi satu keperluan. Tapi salah bukan sebab pisau tu. Salah kerana orang yang menggunakan pisau. Jadi tak semesti salah. Menyanyi itu tidak menjadi salah. Bila mana menyanyi itu dicampur adukkan perkara diharamkan oleh Allah, maka dia menjadi salah. Sebab Islam tak larang daripada segi sudut hiburan dan sebagainya. Bila sebut begitu, barulah dia kau nak pusing macam-macam. 3-4 rasa pemberita wartawan telefon dengan wartawan Alamaya lah, wartawan Sok Khabar lah telefon. Nak tanya juga. Nak juga soalan hampir sama. Katanya pokok ni dia berpakat katanya. Walaupun dia lain daripada agensi wartawan dia, tapi berpakat. Soalan sama je saya tengok. Soalan tu sama cerita benda. Kenapa sekarang saya nak sebut? Bila mana manusia tidak memahami dasar Islam, dasar agama. Saya pernah sebut tuan-tuan sekalian, mana tempat saya pergi. Saya sebut apa? Saya pelik tuan-tuan sekalian. Kenapa kita orang Islam, kita orang Islam, pertama bila mana saya bercakap depan pimpinan di peringkat masyarakat yang beragama Islam, kenapa kita orang Islam, kita tidak menguasai ilmu Islam? Kita nak jadi ketua rumah tangga, kita tak menguasai ilmu Islam. Bagaimana nak mendidik keluarga menjadi Islam yang sebenar? Kita Islam, anak Islam, isteri Islam, tapi tak boleh nak bentuk keluarga Muslim dalam rumah tangga. Kita pemimpin Islam tak boleh memahami konsep Islam dikehendaki oleh agama. Kita individu Muslim, tapi kita tak faham apa yang dikehendaki oleh Islam. Itu benda yang paling malang berlaku dalam setiap individu Muslim. Tak terbayang, kita tidak menyedari bahawa wajibnya solat dalam hidup kita. Sedangkan kita Islam. Tapi kita mengagungkan dalam kehidupan kita lebih daripada mengagungkan benda yang tidak berkaitan dengan Islam. Bahkan benda bercanggah dengan hukum Allah. Yang itu kita agung, kita bangga, kita rasa seronok. Sedangkan benda itu tidak ada mana. Kenapa orang Islam hidup begitu? Dan kadang-kadang rasa pelik juga. Tapi ya itulah kehidupan dunia. Bila mana manusia tidak berusaha mencari ilmu, dia akan hidup dalam keadaan alpa, hidup dalam keadaan lupa, hidup dalam keadaan leka dengan dunia ada, sehingga jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Islam ni tak ada masalah pun. Tuan-tuan tengok bila mana baru ni dalam mesyuarat majlis tuan-tuan sekalian, saya ketika itu ada perbahasan tentang keselamatan. Kebetulan polis ada
Polis ada. Polis cerita tentang keadaan beberapa ahli majlis bangun tanya tentang pecah rumah. Tadi saya nak datang tadi pun ada lagi zon saya telefon. Baru lepas 2 hari Ustaz ada rumah kena pecah. Kami dah buat report polis. Kawasan taman kami dah di kawasan hitam. Polis jaga 24 jam. Saya kata baguslah polis jaga 24 jam. Selamat sikit saya kata. Lepas tu hak lain pula telefon. Bila mesyuarat pun ni dia orang bangkitkan isu tu. Dia orang tanya polis. Macam mana nak selesai masalah. Polis pun jawab. Polis kata macam-macam cara dah kita buat. Betul lah polis tu kan. Dia dah buat macam-macam cara dah. Dengan diusirnya, dengan rondaannya, dengan ditubuhkan beberapa skop pula dah. Rondaannya, sahabatnya, apa macam-macam nama dah. Nak suruh segala apa yang berlaku tu cepat diselesaikan. Tapi dia kata tak tahu nak buat macam mana. Sampai polis pun kata tak tahu nak buat macam mana dah sekarang. Kadang-kadang kita tangkap pun tak padan dengan kes nak tangkap. Pecah rumah, dapat tangkap. Yang ambil barangnya, sikit je barang dia. Sebab yang pecah rumah tu, siapa dia? Budak umur 15 tahun, 16 tahun. Dapat tangkap kat tangan pecah rumah. Dia pecah kedai runcit. Kedai runcit kampung besar mana sangat. Kan, pecah 2-3 papan boleh ambil barang. Sekali tangkap kat tangan, ada 2 kotak rokok je. 2 kotak je rokok dia curi. Kan, lepas tu dia jual kat kawan dia pakai ikut jual-jual batang tu kan. Tu je kata dia, takkan nak tangkap nak masuk lokap sampai 2-3 tahun kata dia. Sekadar tu lepas lah kata dia, lepas marah-marah lepas budak berhumor pula tu dia. Benda tak pada nak ambil kes kata dari isu macam tu. Bila dia orang ni bahas, orang ni tanya, saya dia diam, saya pun tak tahu kawasan saya kena pecah rumah. Sebenarnya rumah kita tak pernah kena pecah pun. Jadi dia fikir sampailah begitu saya pun ambil ruang. Saya pun angkat tangan, saya bangun, saya bercakap. Saya kata inilah antara kepentingan kenapa kami, saya sebut kami macam tu, daripada jemaah Islam, berusaha menyokong dan berusaha untuk memperkukuhkan enakmen jenis syariah yang dibicarakan tentang RU 355 saya kata. Bila syariah dapat dilaksanakan, bukan kata orang Islam, bahkan orang bukan Islam juga merasai kesan baiknya. Saya cerita contoh RU saya sebut dengan bukan dalam 5 minit ikut bercakap, dia bukan boleh cakap lama tu sekarang. Bila sebut-sebut semua diam. Polis pun diam, dia diam lah. Dia nak melawan pun tak berani juga kan. Takut kena sumpah dengan aku tak berani ke dia. Diam semua. Saya kata ni habis syarat tuan-tuan sekalian. Dua orang daripada ahli majlis sini dia tak puas hati katanya. Balik luar habis syarat pegang tangan. Dia kata Haji nak jumpa Haji sekejap. Saya kata boleh lah. Habis syarat kat Zuhur. Saya kata saya nak semayang dulu. Selepas saya semayang kita jumpa. Siap saya semayang duduk. Masa duduk tu dah ada 5 orang pula tunggu. Tadi 2 orang dia pegang, 5 orang. 3 Cina, 2 India. Dia nak tanya tentang RU yang saya sebut tadi. Dia kata Haji sebut tak jelas ni. Saya kata tadi saya sebut contoh. Memang tak boleh nak sebut panjang kata. Sebab RU itu akan dibentang di parlimen. Kita tak ada apa-apa pun, kita ikut je. Cuma nak tahu. Dia pun tanyalah. Dia kata kenapa perlu sangat dengan RU tu. Dia cakap betul lah. Cina sebut lebuas, saya sebut ringkas. Kenapa perlu sangat nak kita sokong kata dia. Saya kata tu hak umat Islam. Dia kata kita ni di Malaysia masyarakat yang berbagai-bagai agama cukup dah dengan hidup sekarang ni. Kami Buddha dengan cara agama kami, Hindu dengan cara agama kami, you Islam dengan cara agama you. Kenapa you perlu nak bawa ke parlimen kata dia. Bukan kami nak ikut. Saya kata kami bawa ke parlimen. Bukan nak suruh kamu ikut. Bukan nak suruh kamu Cina daripada kalangan kamu Cina dan India nak suruh ikut. Kami nak dapat kebenaran daripada segi sudut itu prosedur yang ada. Kalau nak buat lama dah boleh buatnya kata. Tapi asal prosedur dia kena begitu. Dan undang-undang mahkamah syariah bila sebut syariah, saya bagi tahu dekat dia, bila sebut syariah aja, you kena ingat dia tidak ada kaitan langsung dengan agama lain. Sebut kata undang-undang syariah langsung tak kena kaitan dengan agama lain. Dia hanya terkena kepada orang Islam sahaja. Tu bila anda sebut kata undang-undang syariah. Jadi RU ni nak memperkukuhkan undang-undang syariah. Jadi tak kena langsung dengan you. Saya sebut contoh Arab. Arab ni macam mana hukum dia gini-gini macam mana berlaku. Sekarang 5 orang tu saya kata sekarang hari ni saya nak bagi peluang dekat you, tanya apa yang tak terpasti dengan RU. Yang dia dah baca tentang RU, tanya. Dia pun tanyalah 4-5 soalan tanya. Saya pun jawab satu-satu. Bila jawab tuan-tuan sekalian, lebih kurang dalam dekat 40 minit kot, berborak-borak macam tu. Last sekali dia kata, oh, okey lah kata dia. Last sekali okey je. Okey je. Tak ada kena dengan dia. Saya kata, you nak minum aku 2 tong sehari pun tak apa, saya kata. Mau minum lah. Tak ada kaitan. Sebab hukum undang-undang yang kita nak perkemas, nak angkat supaya dia bertepatan dengan kehendak Islam, hanya dikenakan kepada orang Islam. Dan kami ikut mana sekalipun, kamu setuju ke, kamu tak setuju ke, kamu larang, kamu bangkang ke, kami kena buat. Sebab tu tanggungjawab kami terhadap agama kami, saya kata. Kalau kamu tak setuju, kami tak buat, tak ada mana. Kami nak tegakkan hak kami kena buat. You setuju ke, you berperakat nak lawan ke, nak langgar tu you punya hak, saya kata. Hak you boleh buat. Saya pun bagi contoh kalau agama dia buat satu benda kami tak setuju, boleh tunggu tak? Dia kata, you tak boleh nak campur tu agama kami. Tahu pun. Sama juga saya kata. You tak boleh campur tu, kami nak cerita hak kami. Melainkan undang-undang yang kami buat terkena pada kamu. Itu kamu boleh beri pandangan. Dan Islam pun memberi ruang untuk kamu memberi pandangan terhadap agama, terhadap apa yang akan dikenakan kepada kamu. Kamu boleh bagi pandangan. Contoh dalam bab undang-undang takzir. Dia ada kaitan dengan orang bukan Islam. Dalam bab denda-denda yang perlu ditentukan. Ada kaitan bukan Islam. Yang tu kamu boleh bagi pandangan.
Tapi yang tidak ada kena mengena, kamu tak perlu bagaimana. Kamu suka, tak suka, kamu tolak, kamu lawan, kamu kena terima, kami kena buat juga atas apa yang diwajibkan kepada kami. Dan sekali dia orang mereka akur. Aku kenapa tuan? Saya nak sebut apa? Saya nak sebut bahawa apa yang saya jelaskan pada mereka bukan pembicaraan hukum fiqh. Hukum fiqh itu adalah pelaksanaan di segi sudut hukum. Tetapi nak bahaskan kepada mereka, nak bagi tahu bahawa ini ketetapan akidah yang kami kena pegang. Ini nak bagi tahu tuan. Nak sebut tuan, dalam bab akidah kita tak boleh nak kompromi siapa. Kamu Islam, kamu kafir, kamu Islam ke? Kamu kena ingat ini ketetapan hukum Allah. Bila mana kita mengikut apa yang Allah Taala tetapkan, maka dia mengaitkan bicara tentang al-aqaidul iman. Bicara itu tentang iman. Bukan bicara tentang hukum fiqh sah ataupun batal tak. Itu dalam bab pelaksanaan. Tapi meyakini dalam bab kerja tu adalah iman. Betul kan? Kita kena buat, kena meyakini. Tuan-tuan tu bayanglah kalau orang Islam tak yakin dengan undang Islam. Tuan-tuan nak harap orang kafir yang buat undang Islam. Tak kena tuan sekalian. Tak faham macam mana orang kafir boleh menerima Islam, undang Islam. Kita nak orang Islam tak boleh menerima untuk memperkukuhkan undang Islam. Alasannya masyarakat majmuk. Lah tak reti-reti. Tuan-tuan kalau jumpa dengan kau nak kelempang tuan-tuan sekalian, sakit hati tengoknya. Kau tak reti ke? Undang-undang ni bukan untuk kamu. Undang ni untuk orang Islam. Tak ada langsung kaitan masyarakat majmuk ke, tak ada kaitan dengan ramai orang kafir ke, tak ada kaitan langsung. Jangan duk timbul benda-benda yang tidak ada kaitan dalam pelaksanaan dan ketetapan, jangan duk timbul. Sebab dia tak ada kena-mengena. Kalau kamu nak mempertikaikan hukum, apakah benar itu daripada kehendak Allah? Kita datangkan dalil. Ini bukti, ini hukum. Allah sebut dalam Quran, hadis Nabi SAW, melalui pandangan syariah, jenayatnya bagaimana? Ini jelas. Tapi kalau kamu nak pertikaikan kerana ada orang bukan Islam, nak pertikaikan kerana nak jaga masyarakat bukan Islam, itu tak ada kena-mengena. Sebab memang mereka terjaga kerana dia tidak ada kaitan dengan undang-undang ini. Itu sepatutnya, kalaulah orang kafir tanya, tak pelik lagi. Macam tadi yang tanya saya, tak peliklah dia kafir. Orang Islam menimbulkan berbagai-bagai persoalan. Tak layaknya, masa belum sampainya. Nak bila lagi? Kiamat dah dekat dah. Bila masa nak sampainya, kita pun dah nak mati dah. Undang-undang Allah tak nak buat, nak tunggu masa belum sampai. Masa bila nak sampai? Tunggu malaikat mau sampai baru nak kita masa dengan Allah. Tak, tu nak kena buat. Kedudukannya adalah perbahasan tentang aqaidul iman, akidah kita. Kita bicara tentang hukum Allah melalui fiqh, tapi kita kena ingat di sana adalah akidah yang perlu kita jadikan di dasar utama dalam kita nak melaksana ataupun nak kita menunaikan apa yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada kita. Tuan-tuan dalam mata Allah SWT sekalian. Sebahagian orang memahami ayat-ayat melarang kesetiaan terhadap non-Muslim dan memperingatkannya bahawa maksud ayat-ayat yang mengajak kepada kebencian dan pemusuhan hubungan secara menyeluruh dengan non-Muslim sekalipun mereka termasuk penduduk daulah Islam. Setia terhadap orang-orang Muslim, menyatu dengan mereka dan bersatu bersama mereka dengan menghadap serangan dari luar. Yang pasti sesiapa yang menyemak ayat-ayat tersebut secara seksama, mempelajari sejarah turunnya dan latar belakang secara kaitan-kaitannya, tentu mendapat beberapa penjelasan seperti berikut. Yang pertama, penjelasan terhadap ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, ada pandangan, ada membahaskan tentang ayat Al-Quran yang melarang mengangkat orang kafir. Sebagian saya dah bahaskan, larangan itu larangan berbentuk khusus yang dikatakan orang kafir. Bagaimana dari segi sudut hukumnya? Kita tengok ada beberapa penjelasan yang berkaitan dengan larangan itu. Yang pertama, larangan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut ialah larangan menjadikan para penentang sebagai pemimpin, penolong dan teman yang disayangi dengan pengertian mereka memiliki komuniti yang menonjol dengan ciri-ciri agama, keyakinan, pemikiran dan slogan-slogannya, atau mereka disifatkan dengan sebutan Yahudi, Nasrani, Majusi atau lain-lainnya. Bukan kapasiti mereka sebagai individu, teman, jiran atau warga awam yang memang diwajibkan. Hendaknya kesetiaan Muslim itu hanya diberikan kepada umat Islam semata-mata. Dari sinilah datang sejumlah ayat yang memperingatkan agar orang Muslim tidak setia terhadap non-Muslim dan menjadikannya sebagai penolong dan teman yang disayangi, dengan mengabaikan keberadaan orang Muslim lainnya yang sebenarnya boleh menjadi penolong. Allah Ta'ala firman dalam surah Ali Imran pada auzubillah minasyaitonir rajim, la yattakhizul mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi syai'an illa an tattaquna minhum tuqah. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi penolong dan meninggalkan orang-orang Muslim. Barang siapa berbuat demikian, saya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali kerana siasatan melihara dirinya dari sesuatu yang ditakuti daripada mereka. Ayat itu pun jelas tentang sekalian Al-Quran, kan? Gambaran pertama, larangan itu dibuat bila mana larangan itu menjadikan para penentang sebagai pemimpin. Golongan orang-orang yang menentang Islam itu yang dilarang, mengangkat mereka menjadi pemimpin, menolak tentang hukum Allah. Kalau dia hanya sekadar bersama dengan Islam, dia bersama dengan Islam, ini masalah. Bila dia menjadi penentang kepada Islam, satu sebab tuan, dalam konsep
Islam. Saya sebutlah tadi, awalnya kita kena ingat apa saja yang kita bahaskan mesti dia kena letakkan dasar akidah. Sebab Islam ni nak berkawan dengan siapa-siapa pun tak apa. Join dengan siapa-siapa pun tak apa, bersahabat dengan siapa-siapa pun tak apa. Kan? Kamu nak bersama dengan siapa-siapa pun tak apa Islam. Tapi setakat mana boleh? Boleh selagi mana dia boleh menerima Islam dalam kedudukan yang ada. Terima Islam. Aku hormat apa yang daripada Islam. Boleh terima tak apa. Tapi bila mana dia tak terima, maka dia tak boleh jadi kawan. Itu jelasnya Islam. Dia tak boleh jadi kawan bila tak boleh nak menerima. Kalau tak boleh menerima, dia tak boleh kata kita tak betul. Tak boleh. Dia tak boleh kata tak betul. Sebab apa? Sebab kita dah jelaskan ini pendirian yang ada pada Islam. Selagi mana kamu boleh terima Islam, kami tak paksa kamu masuk Islam, tapi kamu kena terima apa yang kami nak. Kalau kamu tak setuju pun tak apa, itu hak kamu. Tapi jangan menentang. Tapi bila mana kamu menentang, dah hilang persahabatan. Tak boleh, kamu tak boleh kawan dah. Kamu tak boleh nak bersama dengan kami. Tegur angkat tangan boleh, tapi bersama untuk nak duduk sama kami, nak cari, kamu dah tak boleh. Islam kena tolak. Apakah Islam tolak? Itulah ketetapan yang ada pada Islam. Tapi akhir zaman masyarakat tak faham. Dia kata Islam tak tetap, Islam tak ada pendirian. Bukan itulah pendirian. Apa keadaan sekalipun datang, walaupun hilang kawan pun, tapi Islam tetap begitu. Bukan kata kawan, saudara hilang pun, tak apa Islam. Sebab Islam tidak meletakkan saudara itu pada keturunan. Islam meletakkan saudara itu kepada agama. Jadi kalau kamu lari daripada agama Islam, walaupun darah daging, kamu darah daging aku, tapi kamu tidak akan bersama dengan aku. Sebab pegangan kita kepada Islam menjadi keutamaan. Apatah lagi bukan Islam. Kalau kamu bukan Islam, kamu nak bersama, kamu terima. Tuan-tuan, dia salah faham. Masyarakat ni dia salah faham. Bila mana disebut kata menerima tu, menerima kena masuk Islam. Dah, kamu hanya boleh menerima. Menerima dalam arti kata kamu kena redha dan kena terima bahawa inilah keadaan kami, ini Islam yang ada pada kami. Dan bukan kamu tak boleh, tak suka tak, kamu boleh tak suka. Kamu tak suka, kamu tak setuju, boleh. Cuma kamu tak boleh tentang kami sebab kita kawan. Bila kamu menentang kami, maka kami tak boleh bersama. Contoh suami isteri berkahwin atas rasa suka sama suka. Bila dah tak suka, dah tak ada makna dah sekalian duduk rumah tangga. Kalau duduk juga akan timbul derhaka, dosa, nusyus dan sebagainya. Kenapa timbul macam tu? Sebab kamu dah tak boleh suka. Bayang, isteri dah tak suka pada suami. Duduk, bila arahan suami tak ikut, keluar dari rumah tanpa minta izin, dalam keadaan mendekat, kan dah jadi timbul berbagai-bagai dosa. Walaupun Allah SWT melarang tentang hukumnya cerai, tapi kalau cerai itu menjadi baik untuk menyelamatkan dia, maka perceraian itu lebih baik. Kenapa? Nak mengelakkan daripada terus berdosa. Daripada situlah timbulnya kebaikan. Oh, bahawa ni hukum. Sebab Islam letakkan tempoh pula. Dalam tempoh tu dia berfikir, oh tak apa, aku boleh bersama dengan keadaan menerima. Itu sama-sama Islam dalam keadaan hubungan rumah tangga yang sangat baik. Bila kamu dah tidak sehaluan, maka dah tak boleh sama. Begitu juga dengan persamaan-persamaan Islam, agama dalam bab berkaitan dengan pemerintahan. Dalam bab pemerintahan begitu juga dalam bab bersama, usaha, kerja, apa saja kita nak buat. Bila mana dia lari daripada landasan yang sebenar, maka kamu tak boleh sama. Ini kedudukan yang dikaitkan. Kenapa larangan itu dibuat? Larangan yang dikaitkan dengan hukum Tuhan tadi. Jadi larangan yang Allah letakkan dalam Al-Quran ni bukan melarang kita mengangkat orang kafir itu. Larangan itu larangan orang yang boleh menguasai Islam. Tapi kalau dia hanya sekadar diangkat menjadi pemimpin, tetapi yang lebih berkuasa pada mereka adalah Islam, maka dia tidak disalah oleh Islam. Boleh kita angkat dia untuk komuniti-komuniti tertentu. Kalau seorang yang berhormat contoh, dia perlu mengangkat beberapa pembantu dia jadi ketua, maka diangkat daripada kalangan India, kerana kawasan tempat yang dia jaga tu campur, masyarakat sama banyak, Cina, India, Muslim sama banyak, Melayu sama banyak, maka diangkat daripada kalangan komuniti India seorang ketua India, seorang ketua daripada bangsa Cina, seorang daripada kalangan Islam Melayu. Maka diangkat tu sekalian, bukan berarti dia angkat tu menyebabkan kita mengangkat dia, tak. Angkat tu lebih pada nak kerja membantu kuasa yang ada pada pemimpin Islam. Jangan pula pemimpin tu pula dia meletakkan orang tu lebih tinggi daripada dia, bahkan dia terpaksa ikut kehendak dia. Tak. Dalam bab kehendak-kehendak yang ada pada dia, ada benda yang kita boleh benarkan. Kan? Kuasa contoh, kita ada kuasa sebagai pemimpin, hak yang dikehendaki oleh orang bukan Islam, dia nak tempat ibadat dia, tak boleh nak bagi ke? Boleh bagi. Salah ke? Tak salah pun. Sebab tu hak dia sebagai rakyat, hak dia sebagai rakyat dalam sebuah negeri, dan hak pemimpin perlu bagi. Bagi pun mengikut keadaan. Kotanya adalah macam undang-undang pada hari ni kan. Hari ni undang-undang penjualan arak. Sampai sekarang tak selesai lagi kecoh isu tentang berkaitan dengan kelulusan untuk nak meluluskan kedai menjual arak. Bila mana kita meletakkan satu benda yang kita mohon untuk dibuat, diguna pakai seluruh Selangor, sampai sekarang tak boleh nak dibuat pakai lagi. Sebab dia ada kaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan kerajaan pusat. Payah. Kan kita minta supaya diletakkan penjualan arak tu mengikut kuota penduduk. Kalau penduduk tu majoriti ramai Islam, kita minta jangan jual.
ataupun kita benarkan kota bilangan kedai. Berapa persen? Daripada penduduk ada 10% penduduk bukan Islam. Maka cukup dengan satu kedai je. Maka cukup satu kedai je. Ini kadang-kadang penduduk ada 10% je. Kedai sampai 10. Tak tahu siapa dia nak minum tak. Jadi kadar tu. Di Selangor tak nak buat lagi benda tu. Masih tak buat sebab dia tertakluk dengan undang-undang lain. Cuma perlu kepada fatwa. Baru ni saya sendiri bersama dengan beberapa orang sahabat, saya Ustaz Najahan, Dr. Wan sahabat lah, kami berjumpa dengan buat pertemuan rasmi dengan pejabat mufti. Antara isu yang kami bawakan, saya bawakan isu ni. Boleh tak saya minta Majlis Fatwa Kerajaan Negeri Selangor dengan Jabatan Mufti mengeluarkan satu fatwa yang boleh diguna pakai ataupun satu saranan yang dikeluarkan oleh Mufti untuk meletakkan kadar persen penduduk itu untuk boleh diguna pakai. Kalau kami bercakap tak ada kuasa, kata ahli-ahli majlis boleh bagi sokongan. Kata saya boleh bercakap dengan ahli-ahli majlis daripada kalangan Islam untuk nak bawa isu ni, kata. Tapi perlu ada sokongan daripada jabatan di peringkat negeri. Minta daripada Mufti. Pada dasarnya Jabatan Mufti bersetuju. Cuma dia minta saya kumpulkan data yang ada pada hari ini, penduduk-penduduk yang ada di setiap kawasan-kawasan. Kawasan ni penduduk dia berapa Muslim, berapa non-Muslim dan berapa kedai arak ada. Itu data. Sekarang ni alhamdulillah tengah kumpul data melalui ahli-ahli majlis yang ada, melalui ketua-ketua kampung yang ada. Kami tengah buat kumpul data ni supaya nak dapat maklumat dan kita nak hantar pada pejabat mufti. Kok dia boleh, tuan-tuan doa lah, mungkin berjaya, tak berjaya wallahualam. Tu usaha kita buat. Saya rasa benda tu kena buat sebab tak padan dengan apa yang ada dan dia membuka ruang kepada bukan Islam. Bila kita tanya jabat agama memang salah. Salah sajalah. Tapi tindakan tak ada sebab kadar tindakan tu nak buat bukan nak pergi cek dengan penguatkuasa yang ada satu kawasan seorang penguatkuasa. Tak nak buat lah. Bila tak nak buat dia payah. Kan budak sekolah boleh minum benda diharamkan oleh Allah. Benda-benda macam tu jadi susah dan sekalian. Macam isu sembahyang Jumaat. Baru ni saya bangkitkan bila saya dapat ada kawasan-kawasan yang orang tak sembahyang Jumaat biasa je. Biasa tak sembahyang Jumaat tu biasa. Bila saya tanya, dia kata tak ada. Saya tanya seorang pegawai Jabatan Agama Islam di kawasan saya. Saya tanya apa tindakan daripada peringkat penguatkuasa Jabatan Agama Islam terhadap orang tak sembahyang Jumaat. Dia kata kita tak boleh nak tangkap masa sembahyang Jumaat. Kalau tangkap sebelum sembahyang Jumaat, dia kata dia belum pergi lagi. Kalau tangkap selepas sembahyang Jumaat, dia kata ni dah habis sembahyang Jumaat. Kalau tangkap masa sembahyang Jumaat, dia cas kita pula, awak pun tak sembahyang Jumaat juga. Saya jadi bingung, saya kata aduh susahnya. Seolah macam menang orang yang tak sembahyang Jumaat tu lebih menang. Allahu Akbar. Saya kata ya Allah Tuanku, saya nak tanya undang-undangnya. Saya kata kalau itulah keadaan undang-undangnya. Dia tanya saya, dia kata okey Ustaz, puas hati Ustaz. Saya kata jawapan yang ikut undang-undang saya puas hati, tapi secara peribadi saya tak puas hati sebab undang-undang tak ikut syarak. Saya kata boleh diam kena ubah satu undang-undang tu. Kami buat kerja je Ustaz. Tak apalah, kena bagi pandangan. Kata dia tak boleh tangkap lah. Nak tangkap bila? Tangkap masa sembahyang Jumaat. Awak pun tak sembahyang, sama juga, kena juga kita. Tangkap lepas sembahyang, dah habis sembahyang dah. Mana bukti saya tak sembahyang? Dah habis sembahyang juga. Sebab saya selalu lalu kadang-kadang lambat sembahyang Jumaat. Saya lalu balik perlu cepat lalu nak sembahyang. Jadi saya lalu kat belakang. Kalau kita tengok hala section 7 ke sana tu kan, ada satu tempat orang jual cendol tepi tu kan. Saya sembahyang dekat Masjid Ar-Rayyan tu. Sampai-sampai dia orang dah azan kan, khutbah dah separuh. Lalu orang tengah duduk minum lagi, duduk tu lagi kan. Duduk sedap borak tengah suka-suka lah, kata oh. Kadang-kadang tak sembahyang lah sekalian. Sebab kita balik pun cepat-cepat balik pun ada lagi. Dah kita datang lambat kereta kat luar, kena keluar cepat. Kena pecah orang orang satu hal pula. Kita keluar masih duduk lepak, relax lagi. Mana dia keluar mungkin sebelum salam kot. Yalah dah kita keluar tu, dah habis salam tu terus keluar cepat tu, dia dah duduk tengah minum. Maknanya sebelum salam dia keluar kan. Kan awal. Hebat kan. Tak boleh nak ambil tindakan. Allahu Akbar. Kadang-kadang tu kata benda-benda yang perlu diperkukuhkan. Elemen berkaitan dengan syarah perlu dikukuhkan. Itu antara undang-undang lah sebut. Bila benda tu berlaku kan jadi susah. Sebab kadang-kadang perlu juga orang yang bukan daripada kalangan orang Islam membantu untuk Islam. Contohnya kan, kita ambil daripada kalangan penguasa yang bukan daripada jabat agama tapi membantu. You tak sembahyang Jumaat, boleh cari siapa yang tak sembahyang tangkap. Perlu juga saya bagi pandangan lah, antaranya penguatkuasa wanita dia tak wajib sembahyang Jumaat, ataupun penguatkuasa datang daripada bukan Islam. Maksudnya bukan dia dilantik sebagai penguasa jabatan agama. Mungkin dia daripada lain, kita pinjamkan dia rela ke apa ke yang bukan Islam. Boleh dipinjam oleh jabatan agama untuk dia bantu tangkap siapa tak sembahyang Jumaat. Masa sembahyang tu dia tangkap. Kalau dia kata kau pun tak sembahyang, aku memang tak sembahyang pun aku tak Islam. Jadi tak ada ujaran. Boleh tak begitu? Ada kata belum ada peruntukan begitu. Nak tunggu peruntukan juga tuan-tuan sekalian. Ni benda-benda yang kita nak nampak bahawa
Kadang-kadang undang-undang tu kadang-kadang mengatasi ketetapan Allah, sedangkan akidah tu lebih besar. Tapi ni realiti. Sebab Islam ni nak kena menyeluruh, tuan-tuan sekalian. Nak dapatkan menyeluruh perlu dapat satu persatu Islam. Perlulah nak beritahu pada masyarakat bukan satu benda senang. Kadang-kadang masyarakat kata melantak atas sembahyang, biar dia, tak apa kita sibuk apa. Bukan masalah sibuk, sebab bala tu nanti tak kena kat dia seorang. Kan kalau dia makan buah pokok tu tak sembahyang, kalau pokok tu je terbakar tak apa. Takut satu section tu terbakar orang. Allah Ta'ala turun bala. Jangan main. Bala Allah tu bukan satu pokok tu je. Bala Allah akan turun semua bila mana adanya perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Allah firman lagi tuan-tuan sekalian dalam Al-Quran. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Aturidu an taj'aluna lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang kafir menjadi penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan alasan nyata bagi Allah untuk menyiksa kalian? Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahawa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, iaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dan meninggalkan orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan si orang kafir itu? Maka sungguhnya semua kekuatan itu kepunyaan Allah. Artinya dia mencintai mereka, mendekati golongan mereka dan tidak puas dengan hukum agama dan hukum positif. Lalu dia meninggalkan segolongannya untuk bergabung dengan mereka, setia kepada golongan mereka. Inilah yang dalam istilah nasionalisme dikenali dengan sebutan pengkhianatan. Ya. Orang yang dikatakan termasuk golongan ni adalah golongan tadilah. Bukannya yang dikatakan tak boleh tu sekalian, bila mana dia meletakkan kepercayaan dan kesetiaan itu kepada orang kafir lebih daripada ketetapan orang Islam. Itu yang jadi tak boleh, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sekadar kesetiaan itu tidak mengatasi kesetiaan kepada Allah, maka tidak menjadi masalah untuk kita mengangkat orang bukan Islam menjadi pemimpin pada waktu-waktu tertentu ataupun bahagian-bahagian tertentu, kerana di atasnya ada kuasa yang lebih besar yang dimiliki oleh kaum muslimin. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT sekalian. Azan. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Begitulah keadaan yang kita perlu fahami bahawa ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah itu mesti berdasarkan kepada akidah. Berarti apa yang kita nak laksanakan, apa yang telah ditetapkan oleh Allah tu, kita kena letakkan akidah itu menjadi rujukan dan dasar utama menjadi pegangan kita. Bahawa bila mana kita letakkan hukum Allah tu menjadi ketetapan, dasar akidah tu menjadi ketetapan, kita tak salah faham terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, yang kedua, kasih sayang dilarang dalam beberapa ayat Quran ini bukan kasih sayang kepada setiap orang yang berbeza agama sekalipun dia berdamai dengan orang-orang muslim, tapi kasih sayang terhadap orang-orang yang mengganggu orang-orang muslim dan memerangi mereka, yang diistilahkan dalam Al-Quran dengan kalimah menentang Allah dan Rasulnya. InsyaAllah kita jumpa penjagaan datang dalam kita bicarakan perkara tersebut. Tuan-tuan dan Allah tuan sekalian, kenapa tuan-tuan sekalian akhir zaman berlaku golongan orang-orang yang hati mereka jadi keras dengan perkara-perkara berkaitan hutan, walaupun hukum Allah itu jelas. Tuan-tuan, saya terlihat apa yang disebut oleh para ulama, dia bahaskan bila mana hati manusia makin jauh dengan Allah, itu antara punca kenapa manusia ni hati dia terlalu keras. Hatta kebenaran tu jelas depan mata pun tak boleh nak terima. Kebenaran jelas hukum Allah. Orang Islam melihat bahawa ni hukum Allah SWT, tapi tengok tak boleh nak terima tentang hukum Tuhan, bahkan hati tu makin jauh. Kita tengok rupanya ada para ulama sebut bila hati kita jauh dengan Allah, ulama kata ada 5 perkara kenapa hati Allah. Saya nak sebut salah satu di antaranya untuk sebagai rujukan kita sama sekalian. Bila mana pertama kenapa hati itu jadi jauh dengan Allah, pertama disebut oleh para ulama bila mana mereka menganggap dosa itu terlalu ringan dalam hidup. Saya sebut perkara itu sebab tengok hari ini, tuan-tuan. Hari ini kita tengok masyarakat, benda-benda dosa ni tuan dah tak anggap besar langsung dah. Dosa tak semayang tak besar, dosa tak tutup aurat tak besar, anggap biasa je. Sedangkan dosa-dosa ni benda besar, mengakibatkan kemurkaan Allah besar dan sekalian, tapi dah tak anggap besar dalam hidup. Kan anggap dosa besar tu kecil, dosa kecil lagi tak ada apa-apa. Kalau kita tengok para ulama dulu, tengok para sahabat, mungkinlah jauh kita dengan para anbiya, para sahabat, para ulama jauh. Kita tengok ahli sufi, para ulama tok-gu tuan sekalian. Dosa kecil tu mereka anggap besar. Apatah lagi dosa besar.
Kita terbalik tuan-tuan. Dosa besar tu anggap kecil. Dosa kecil lagi tak ada apa-apa. Sebab kenapa manusia jauh dengan Allah bila mana dia menganggap dosa tu kecil. Tuan-tuan jaga, kadang-kadang kita lihat benda tu tak sedar berlaku dalam rumah tangga kita. Ya. Dalam rumah tangga kita, anak isteri kita, dosa-dosa dedah aurat ni bagi kita, tak apalah, ikut sukalah, nak buat macam mana, tu je perkataan kita keluar. Sedangkan benda tu besar, tambah pula kita pemimpin keluarga. Besar kita kena soalkan Allah. Tapi kita boleh menganggap benda tu nak buat macam mana. Persoalan kita nak buat macam mana. Kuasa tu ada pada kita. Tuan-tuan ingat bila mana benda tu dah menjadi lali dalam hidup kita, Allah jauh dengan kita tuan-tuan. Jaga jangan sampai Allah tinggalkan kita. Bila mana Allah tinggalkan kita tuan-tuan sekalian, kita tak ada tempat nak bergantung. Sedangkan kita hidup mengharapkan sesuatu daripada Allah SWT, kita terlalu mengharapkan redha Allah. Bila Allah sudah tidak meredai kita, maka kita sebenarnya mengundang kemurkaan Allah SWT. Jaga tuan-tuan sekalian, jangan kita jadi golongan orang yang menganggap dosa-dosa. Itu sebab tuan-tuan, cerita tentang hukum Tuhan, nak tentang hukum Allah ni pun tak rasa berat, tak rasa berdosa. Kamu menentang hukum Tuhan ni, kamu tolak hukum Allah ni. Jawapan dia kufur. Tolak hukum Allah, rosak akidah. Tapi anggap biasa. Boleh tolak dengan hujah, dengan dalil, dengan perkataan, dengan berbagai-bagai macam-macam alasan timbul. Sedangkan kamu sedar tak kamu lawan hukum Tuhan? Kerana hati itu dah jauh dengan Allah. Anggap benda tu biasa je. Sedangkan benda tu sangat besar dalam hidup dia. Hidup kita tuan-tuan, bila mana kita lawan Allah, kita mengundang kemurkaan Allah. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita selamat daripada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah SWT, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, bab yang kedua kita akan bincang lepas. Saya insya-Allah berjumpa sekali lagi, kita akan tamat perbincangan kita terhadap kitab yang sama-sama kita bincang ni. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah moga Allah Taala beri kelapangan masa dan kekuatan untuk kita nak bertemu tuan-tuan sekalian. Cukup sekatu yang sempat saya bincangkan tuan-tuan. Sebagaimana biasa tuan-tuan sekalian, alhamdulillah tuan-tuan sekalian, projek tahfiz saya mula berjalan semula selepas raya baru ni. Baru berjalan, dah tebas lalang-lalang semua dah sekalian. Projek Gembak alhamdulillah sedikit hasil daripada Ramadan mendapat. Kita nak mulakan tuan-tuan sekalian dan masih lagi memerlukan bantuan-bantuan tuan-tuan supaya benda itu dapat berjalan terus sekalian. Macam biasa saya mohon sumbangan daripada tuan-tuan untuk pembinaan tahfiz saya untuk menyiapkan projek untuk tahun ini. Tuan-tuan agak dapat siap sungguh tahun ini. Saya tengok insya-Allah boleh siap tuan-tuan sekalian. Terima kasih kepada tuan-tuan yang bantu, yang memberi sumbangan dan sebagainya tuan sekalian. Dan yang kedua tuan-tuan sekalian yang berhajat untuk nak buat korban, macam biasa saya buat tiap-tiap tahun. Untuk Kemboja tuan-tuan boleh buatlah korban tu tuan-tuan sekalian. InsyaAllah nanti saya letakkan borang di belakang. Saja tu saja tuan-tuan sekalian. Pemaaf daripada saya tuan-tuan sekalian yang baik daripada Allah, yang baik kelemahan daripada saya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, insya-Allah selepas solat Isyak nanti kita akan bentang sedadah bagi mengumpul dana menolong ustaz di dalam pengurusan dan pentadbiran madrasah beliau ya. Semoga diberkati Allah, dan juga bagi urusan kurban bolehlah berjumpa ustaz secara langsung ya, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.